asal-usul kita tentang siapakah manusia itu, tentang bagaimana manusia itu wujud, ya, siapa yang mencipta, tentang dari mana asal manusia, mengapa manusia ini dicipta, dan juga mengapa kita hidup di dunia ini. Adakah kita hidup ini ibarat haiwan, ya? Sebab ada ahli-ahli falsafah yang mengatakan bahawa manusia adalah haiwan yang boleh berfikir, ya? Dan mengapa kita hidup, ke mana akhir destinasi kita, ya, dan seterusnya, apakah hakikat diri kita, ya. Ini adalah beberapa persoalan yang perlu kepada jawapan, ya, supaya kita dapat memahami apakah objektif kehidupan kita. Okay, ini adalah komponen asas manusia, ya. Manusia ini terdiri daripada jasad. Okay. Kalau mengikut agama Islam, mengikut perspektif agama Islam, manusia yang pertama yang dicipta, jasad yang dicipta adalah Adam lah, ya. Dalam Al-Quran disebut sebagai Adam, dan kita percaya Adam itu adalah sebagai seorang nabi, ya, khalifah yang pertama sekali di muka bumi ini. Okay. Dan manusia selain daripada jasad, dia juga ada ditiupkan roh, ya. Kalau kamu tengok di situ, dikatakan itu adalah tempat roh lah, ya. Di tengah-tengah tu, kalau kamu tengok Power Rangers kan, Power Rangers robot yang besar tu kan, biasanya dikawal melalui itulah yang di tengah tu, di tengah dada tu yang warna merah tu. Dan apabila jasad manusia ni, jasad manusia dengan juga roh, jasad dan roh ni dia sama, ya. Kalau muka kamu begitu, roh kamu pun begitu juga, ya. Sama semua, tak ada yang berbeza lah, ya. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada hidung, ada mata. Itu sebab kalau kita ini biasanya kita dikehendaki untuk melihat daripada mata hati. Mata hati itu adalah mata roh lah. Sebab kadang-kadang mata fizikal kita ini kita tak dapat nak menanggapi sesuatu, ya. Tapi mata hati itu dia jauh melangkaui, ya, sesuatu itu. Itu yang dikenali hari ini sebagai the sixth sense, ataupun deria keenam, ya. Okay. Tubuh, kita ada tubuh, kita ada roh, kita ada mind, kita ada akal, kita ada akal, dan juga mind itu adalah dalam tubuh manusia, mind itu, akal itu adalah Perdana Menteri, dan yang penting adalah kolbu ataupun hati, ataupun uh, kadang-kadang disebut fuad, fuad, yang di situlah tempat segala-gala ilmu pengetahuan, Uh, okay. Di situlah ada jiwa, perasaan, ya, perasaan suka, gembira, sedih, marah dan sebagainya, ya. Emosi kamu. Kalau dari sudut fizikal, di situlah nampak penampilan kamu, ya, karakter kamu, karisma kamu dan sebagainya, ya. Dan apa saja yang ada di luar itu adalah merupakan cerminan daripada roh kamu. Okay. Kita akan melihat satu persatu konsep insan menurut aliran-aliran falsafah. Yang pertama sekali, menurut aliran daripada falsafah barat, iaitu falsafah Greek. Falsafah Greek ataupun Yunani, dulu Yunani ni mereka ni tak di macam kita lah di Asia Tenggara ni, kita tidak dibataskan oleh sempadan-sempadan negara, dulu kita dikenali sebagai alam kepulauan Melayu. Begitu juga di Eropah, mereka dahulu tempat itu dikenali sebagai kawasan-kawasan Makedonia lah, Turki hari ini.
Bulgaria, Romania dan sebagainya itu satu kawasan dulu ya. Dan seorang ahli falsafah Yunani yang terkenal iaitu Aristotle. Aristotle ini dia adalah merupakan seorang guru kepada, kalau kamu pernah dengar seorang tokoh bernama Alexander the Great. Dia ini guru kepada Alexander the Great. So ini adalah pendapat Aristotle tentang insan itu sendiri. Dia kata man is a rational being. A man is a social and rational animal with a reasoning soul. Itu adalah pendapat Aristotle tentang manusia itu sendiri. Dia kata ciri manusia itu adalah haiwan yang berfikir. Haiwan yang boleh berfikir. Yang selain daripada dia bersosial dengan kawan-kawan dia, dengan sahabat-sahabat, dengan dengan saudara mara, dengan masyarakat, dia juga adalah dia mampu, dia boleh untuk berfikir. Itulah yang membezakan antara manusia, insan dengan haiwan-haiwan yang lain. Mungkin dari segi intelektual, haiwan itu dia kurang sikitlah daripada manusia. Dan manusia bersifat logocentrism, iaitu berpusatkan kepada akal fikiran yang rasional dan juga intelektual semata-mata, tanpa, menurut Aristotle, tanpa melihat kepada emosi, nafsu dan sebagainya. Dia hanya percaya. Dia kata rasional itu, akal itu, minda itu adalah the ultimate tools untuk mencapai kebenaran dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dan menurut Aristotle, manusia adalah merupakan alam saghir. Alam saghir ini dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Inggeris, small world versus big world, ataupun microcosmos versus macrocosmos. Manusia ini sebenarnya di dalam diri dia itu adalah ibarat satu alam lah. Ibarat satu alam, satu kerajaan, di mana hati adalah pemimpin, leader, raja atau sultan, manakala minda itu, akal itu adalah Perdana Menteri, dan juga rakyat jelata adalah tangan, kaki dan anggota-anggota yang lain. Dikatakan sebagai alam saghir, mikrokosmos, kerana manusia itu dijadikan sangat kompleks. Kita tidak dapat menggantikan, kalau kaki kita dipotong, kita tidak dapat menggantikan kaki lain, kaki sintetik lah, kaki lain yang sama fungsinya dengan kaki terdahulu. Itu sebab penciptaan jasad manusia ini memang sangat-sangat kompleks lah. Seorang doktor perubatan, medicine yang mengambil bidang perubatan itu, dia untuk memahami anatomi badan manusia ini, dia memerlukan kepada pembelajaran yang sangat susah lah, selama beberapa tahun, tentang urat saraf dan sebagainya, tentang jantung, tentang buah pinggang, paru-paru dan sebagainya. Okay. Berbeza dengan alam di luar sana, alam semesta, itu adalah makrokosmos, big world, alam kabir. Seterusnya kita berpindah kepada konsep insan menurut ahli falsafah yang agak recent, iaitu Friedrich Nietzsche. Itu gambar dia. Kalau kamu tengok dia punya misai tu, unik. Dia ni lahir 1844 dan mati 1900. Dia berasal daripada Jerman. Nietzsche ini. Dia kata konsep insan adalah berdasarkan kepada emosi dan intuitif manusia yang mungkin tidak bersifat rasional. Jadi dia ini adalah golongan antara golongan counter enlightenment yang mencabar pendapat
pemikiran daripada Aristotle tadi, ya, bahawa man as a rational animal. Dan dia Nietzsche ini dia menganjurkan bahawa man as having to adopt scientific approach of life. Maksudnya ialah manusia itu sendiri mestilah menggunakan sains, sains dan teknologi untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Ini sebenarnya pemikiran-pemikiran di zaman revolusi selepas revolusi industri. Jadi mereka banyak mengangkat, mereka mengatakan bahawa sains dan teknologi itu adalah the ultimate. Walaupun memang kita perlu sains dan teknologi, seperti kamu sekarang belajar sains dan teknologi, tapi perkara-perkara yang merupakan tradisi kita jangan lupakan, ya. Sama ada kamu beragama apa sekalipun, kita kena mengamalkan nilai-nilai yang diajar dalam keluarga kita. Kita jangan buang semualah. Dan seterusnya, seorang lagi ahli falsafah bernama Karl Marx, dia kata human being is the product and subject of labor activity. Dia berpendapat bahawa oleh kerana pada zamannya itu adalah zaman revolusi industri, maka dia menganggap manusia itu adalah merupakan satu modal, yang boleh dijadikan pekerja-pekerja di kilang-kilang dan boleh mengeluarkan hasil-hasil yang lumayan. Ini adalah pendapat aliran kapitalisme. Itu sebab kita tengok hari ini kesannya, kita lihat hari ini di dalam masyarakat Malaysia hari ini banyak kita lihat budaya rat race, budaya rat race ni di mana mereka bekerja, mungkin keluar pagi pukul 5 pagi, pukul 6 pagi, kerana semata-mata masalah traffic jam, masuk kerja, kemudian balik kerja, mereka balik kerja mungkin sampai rumah pukul 8, pukul 9 malam. Itu kita tengoklah bagaimana susahnya manusia untuk mendapatkan sesuatu nasi, untuk mendapatkan makanan. Itu adalah hasil impak daripada pemikiran kapitalisme yang diperkenalkan oleh Karl Marx ini. Dia kata human being is product. Human being, manusia ini adalah produk. Produk ni penghasilan lah, dan subject of labor activity. Boleh digunakan untuk tujuan labor lah, di kilang-kilang dan sebagainya. Okey, dalam falsafah barat juga di zaman Middle Ages, zaman Middle Ages ini adalah zaman satu timeline yang telah diberikan oleh ramai ahli falsafah, sebelum berlakunya Renaissance, adalah zaman Middle Ages. Kalau Renaissance itu bermula pada zaman moden, abad yang ke-17, 18 Masihi. Sebelum itu abad yang ke-11 sampai abad yang ke-16 adalah merupakan satu zaman yang dikenali sebagai zaman Middle Ages, ataupun ada ahli-ahli falsafah yang menolak agama dalam kehidupan. Mereka mengamalkan aliran sekularisme. Mereka mengatakan itu adalah zaman Dark Ages. Kenapa dark? Nanti saya akan nyatakanlah kenapa dark. Dark ini gelap, zaman kegelapan. Sebab tidak berlaku pada ketika itu, tidak berlaku satu cetusan dari segi sains dan teknologi, penciptaan barangan-barangan dan sebagainya. Dan pada ketika itu di Eropah dikuasai oleh agama, khususnya agama Kristian Katolik lah. Okay, nanti kalau kamu tak setuju dengan apa yang kita bincangkan ni, mungkin boleh respon. Manusia pada ketika itu banyak dipengaruhi oleh golongan-golongan agama, oleh church.
Dan antara tokoh-tokoh yang terkenal, ahli-ahli falsafah yang terkenal pada zaman Middle Ages ini adalah Saint Thomas Aquinas. Ya, dia hidup sekitar 1225 hingga 1274 Masihi. Ya, dia banyak membincangkan tentang manusia itu sendiri. Manusia ni hakikatnya apa, untuk apa dihidupkan dan sebagainya. Okay, dan ahli-ahli falsafah di zaman ini banyak menguraikan manusia itu dan sifat manusia itu daripada perspektif agama Kristian lah, Kristian Katolik. Kalau kita lihat di sebelah Islam, Islam pada ketika itu dia gemilang. Itu sebab dikenali sebagai, kalau lihat sejarah timeline tu, di barat pada ketika itu Middle Ages, tapi di zaman kerajaan Abbasiyah ya di Baghdad, dia cemerlang, dia gemilang pada ketika itu. Banyak melahirkan tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Rushd, dan di Andalus ada Ibn Hazmi dan sebagainya. Okay. Antara konsep-konsep yang saya nak perkatakan di sini adalah konsep original sin. Itu adalah menjelaskan tentang asal manusia, ya, di mana manusia yang pertama menurut ahli-ahli falsafah ini adalah merupakan Adam as the father of mankind, dan dia ada isteri iaitu Eve, ataupun dalam konteks agama Islam Hawa. Okay, dia dijadikan daripada tanah lah, manusia yang pertama sekali dijadikan daripada tanah, dan dia dihidupkan di dalam heaven, dalam syurga. Apabila dia bersama dengan isteri dia, maka ada menyelinap lah, ya. Dan kenapa dia akhirnya diturunkan ke dunia dan dikatakan membawa bersama-sama di original sin, ataupun dosa yang asli, yang asal, kerana mereka telah memakan buah khuldi ataupun buah apple yang dilarang oleh Tuhan di dalam syurga. Maka oleh itu mereka berdua telah diturunkan ke dunia. Jadi itu adalah satu konsep bagaimana asal usul manusia itu berada di dunia. Dan itu sebab kalau dalam agama Kristen Katolik ada konsep confession dalam church, confess dosa-dosa kepada padri supaya diampunkan. Itulah yang berlaku pada zaman Middle Ages ini, di mana masyarakat dipaksa, dizalimi, dianiaya, menurut ahli-ahli falsafah ini, untuk memberikan wang dan harta yang mereka ada untuk supaya dosa mereka diampunkan melalui perantaraan padri dan juga father di dalam church. Jadi mereka mengeluarkan banyak sijil-sijil pengampunan dosa dan sebagainya, dan orang ramai terpaksa membayar sejumlah wang lah. Di situ, oleh sebab itulah mereka menolak penganiayaan daripada pihak-pihak gereja ini. Dan mereka mula untuk melepaskan diri, maka bermulalah sekularisme di Eropah. Sampailah aliran pemikiran itu dieksport ke seluruh dunia hari ini. Kita tengok banyak kesan-kesan sekularisme di sana sini di Malaysia. Contohnya pemisahan agama dan juga bidang-bidang kehidupan yang lain, politik, ekonomi, sosial dan pendidikan dan sebagainya. Dan manusia makin lama semakin materialistik. Mereka suka kepada barangan-barangan. Kalau kamu tengok ada kalau yang perempuan dia suka handbag, handbag apa jenama apa tu, saya pun lupa lah, Birkin, yang handbag yang mahal lah, LV, ini brand yang terkenal lah, yang mahal, itu adalah kesan daripada aliran pemikiran sekularisme. Okay.
Saya rasa saya dah sentuh, dan juga konsep-konsep yang lain lah selain daripada itu, seperti adanya destinasi yang terakhir untuk kehidupan kita ini. Ini semua diceritakan di dalam Bible, ya, dalam bab Genesis. Ada heaven, ada hell, ya, destinasi terakhir manusia, iaitu syurga dan juga neraka ataupun neraka, ya. Dan sebagai makhluk Tuhan, makhluk yang dicipta oleh Yang Maha Mencipta, God itu sendiri, manusia harus patuh kepada hukum-hukum apa yang disuruh dan juga apa yang dilarang oleh Tuhan di dalam Bible. Okay. Bible ini kalau dari perspektif agama Islam adalah Injil, ya. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ataupun dalam perspektif agama Kristian, Jesus lah. Okay, itu tentang pemikiran di zaman Middle Ages. Yang antara tokohnya adalah Saint Thomas Aquinas. Kalau kamu nak lebih detail, kamu mungkin boleh Google lah, ya, tentang tokoh ini. Seterusnya, menurut falsafah Barat juga, ada satu aliran pemikiran yang terkenal, iaitu existentialism. Existentialism ini diperkenalkan oleh John Paul Sartre. Dia hidup pada dia recent lah, dia pasca modernis, ya. Dia lagi recent, tahun 1905 hingga tahun 1980. Dia ini adalah seorang ahli falsafah daripada Perancis, ya. Masa saya belajar dulu, John Paul Sartre ni, dia punya pemikiran-pemikiran yang unik, dan juga ada yang menganggap dia ni gila lah. Dia kata falsafah existentialism ini, dia kata manusia itu lahir tanpa apa-apa panduan dalam hidup dia. Di sini kita boleh kesan melalui pemikiran logik kita bahawa dia telah memisahkan diri dia dengan agama, terutama agama yang ada di dalam tamadun barat lah. Dan tugas manusia apabila dia berada di dunia ini adalah untuk mencari makna dan kehidupannya sendiri, ya. Jadi ini adalah antara tokoh-tokoh lah, ya, seperti Charles Darwin, ya, yang menganggap bahawa manusia ini hidup secara semula jadi, ya, daripada apes, ya, daripada kera, beruk dan sebagainya, berevolusi dan sebagainya, ya. Mereka tidak sedikit pun, ya, mereka tidak mengaitkan kehidupan ini dengan agama mereka. Dan ada yang etis lah. Okay. Mencari makna dalam hidup ini dengan menggunakan akal, dan juga nafsu, tanpa berpandukan kepada agama. Oleh itu timbullah aliran-aliran seperti hedonism, ya. Hedonism ini satu aliran yang mana menganggap dunia ini adalah moto mereka, dunia ini, hidup ini adalah sekali, ya. Dunia, jadi perlulah kita mengambil kesempatan apabila kita hidup di dunia ini untuk melakukan apa saja yang kita nak, ya. Seumpama kita hidup di dalam syurga lah. Mungkin agama kata adultery itu adalah prohibited, ya. Zina itu adalah satu perbuatan yang dilarang, kerana menimbulkan kesan-kesan yang sangat negatif, ya, kepada manusia itu sendiri, ya. Penyakit-penyakit berjangkit tersebar, kemudian dari segi keturunan kita pun akan rosak, kemudian dilihat daripada aspek yang fizikal lah, tapi kalau dilihat daripada aspek spiritual, ya, perzinaan itu menyebabkan banyak perkara-perkara lain, ya, antaranya tersebarnya kelaparan dalam masyarakat,
Sebab kalau kita tengok kalau daripada perspektif agama Islam, yang orang yang berzina ini dia tidak bertaubat, dia dia diberi banyak uh, hukuman lah, semasa dia hidup lagi dihukum, dan juga kemudian selepas kematian dia nanti pun dia akan dihukum lagi lah jika dia tidak bertaubat. Antaranya itulah dia hidup dalam kemiskinan, kelaparan, uh, orang benci melihat dia, dan sebagainya. Dan juga perbuatan zina itu adalah dia akan diulang-ulang selama 7 keturunan. Jadi apabila saya sebut begitu, maka kalau dalam perspektif agama Islam, orang yang pertama melakukan dosa itu dia akan juga mendapat sahamnya. Okay. Nanti kalau ada soalan tambahan nanti boleh tanya. Itu menurut falsafah existentialism yang dikemukakan oleh John Paul Sartre. Okay, jadi kita boleh membuat kesimpulan secara logik bahawa daripada 4 pendapat tadi, di Greek, di Yunani ada tokoh Aristotle, kemudian di zaman moden, diwakili oleh Friedrich Nietzsche. Kemudian di zaman pasca moden ada John Paul Sartre, dan juga di zaman pertengahan, Middle Ages, ada Saint Thomas Aquinas. Pendapat-pendapat mereka ataupun pemikiran mereka tentang manusia itu tidak sama, berbeza-beza pendapat, tidak sealiran lah, tidak selaras. Okay, itu kesimpulan yang kita boleh buatlah daripada pembentangan saya tadi. Kita beralih kepada konsep insan menurut falsafah Islam. Dan menurut falsafah Islam, ahli-ahli falsafah yang terkenal yang banyak membicarakan tentang manusia itu sendiri, luaran dan juga dalaman, adalah Imam Al-Ghazali lah. Dia menyatakan bahawa manusia itu dia mempunyai hubungan secara vertikal dan juga secara horizontal. Dan konsep insannya adalah konsep insan menurut ahli-ahli falsafah Islam adalah berteraskan kepada ajaran Islam yang termaktub di dalam kitab Al-Quran. Okay. Ini adalah juga perbincangan daripada ahli-ahli falsafah, yang mana kita tahu bahawa ahli falsafah memikirkan tentang 3 perkara. Yang paling asas iaitu tentang Tuhan, tentang manusia, dan juga tentang alam semesta. Okay, jadi hubungan seseorang insan itu secara vertikal itu sangat penting, hubungan dengan Allah. Dan seterusnya 2 lagi hubungan secara horizontal, iaitu hubungan dengan manusia, kamu dengan kawan-kawan kamu, satu asrama, satu kolej kediaman, dengan ibu bapa, dengan keluarga, dengan masyarakat, dan juga yang ketiga hubungan dengan benda-benda yang ada di sekeliling kita, pokok, haiwan, bulan, matahari, alam semesta, planet-planet dan sebagainya. Okay. Dalam menurut falsafah Islam, menurut Al-Ghazali, insan bermaksud harmoni, lemah lembut, dan juga satu ciri yang paling basic, iaitu insan adalah seorang yang pelupa. Diambil daripada perkataan insan, diambil daripada perkataan al-uns, nasia, kemudian insan, nasia itu pelupa. Jadi manusia itu perlu sentiasa diingatkan, supaya dia tahu apa sebenarnya objektif dia hidup di dunia ini. Seperti kamu sekarang ni belajar di UTHM, mungkin kamu sebelum belajar kamu rasa berdebar-debar, berkobar-kobar untuk belajar di UTHM, belajar tentang kejuruteraan kimia kan.
Tapi mungkin apabila kamu dah jumpa kawan-kawan, dah masuk ke kolej kediaman, di paguh, kamu dah lupa apa sebenarnya tujuan asal kamu. Ya, ini sebenarnya banyak berlaku dalam dalam di universiti, di campus life lah. Saya dulu pun sebenarnya masa saya belajar dulu pun saya juga mengalami satu culture shock. Sebab asal saya di kampung, di Selangor, di Sungai Besar. Saya pergi ke KL. Masa tu UIA di Subang Jaya lah, Subang Jaya, matrikulasi di Subang Jaya. So satu ada ini cerita lah, sebab kamu pun kalau belajar teori saja pun kamu boring kan. Cerita ada di antara kawan-kawan saya kan, yang ini saya cakap terus terang, yang minum arak, pergi ke kelab, disco. So itu menandakan bahawa insan itu dia pelupa, pada asalnya dia dah berjanji dengan ibu bapa dia, ibu bapa dia bagi duit untuk bayar yuran dan sebagainya. Dia uh, terpaksa lah, ada yang menjual emas, ada yang menjual tanah dan sebagainya kan. Tapi uh, oleh kerana sifat asas manusia itu, dia seorang yang pelupa, jadi itu yang berlaku. Dan insan itu telah dicipta oleh Allah daripada jasadnya, daripada tanah. Dan selain daripada jasad, dia ada roh, ditiupkan roh di dalam semasa dia berada di dalam rahim ibu dia. Roh itu telah dijadikan daripada Nur Muhammad lah. Dan roh yang pertama dijadikan adalah roh Nabi Muhammad SAW. Jasad yang pertama dijadikan menurut perspektif ahli falsafah Islam adalah jasad Nabi Adam, yang telah ditempa daripada tanah, tanah liat lah. Kemudian ditiupkan roh. Okay. Dan ada cerita lah di sebalik itu. Apabila Nabi Adam itu dicipta daripada tanah, kemudian ditiupkan roh, dia hidup. Dia hidup. Maka semua malaikat telah disuruh untuk memberikan hormat kepada Nabi Adam, semua hormat, kecuali satu saja yang tidak memberikan penghormatan itu, iaitu Azazil. Azazil ni dia adalah antara yang ni lah, tokoh lah, mana satu tokoh di kalangan malaikat itu. Oleh sebab itu, oleh kerana kenapa dia tidak memberi hormat kepada Nabi Adam, di mana Nabi Adam ni telah diberikan ilmu pengetahuan yang banyak, diajar. Ini semua telah termaktub di dalam kitab Al-Quran. Kamu boleh rujuk lah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Al-Baqarah ini maksudnya adalah surah lembu. Ayat yang ke-30, diceritakan tentang episod ini, di mana Allah nak menjadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak menjadikan khalifah di bumi, diciptakanlah Nabi Adam. Seterusnya, yang tadi tu tentang Azazil ni dia tak nak tunduk, tak nak memberi hormat kepada Nabi Adam, maka telah dilaknat menjadi iblis hari ini. Kenapa dia tak nak memberi hormat, sujud? Kerana dia menganggap ini yang bahayanya, ego manusia itu. Satu sifat yang mana sifat sombong. Sombong ni dia menyatakan suka bersaing dengan orang. Dia menyatakan bahawa diri dia lebih baik. Aku dicipta daripada api, manakala Adam dicipta daripada tanah. Jadi dia menganggap itu lebih baik lah. Dan oleh sebab itu dia dilaknat sampai
hari ini. Okay. Dan sebagai manusia, insan itu dikatakan adalah dicipta the best creation of Allah. Dicipta fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat cantik lah. Sebab Allah itu jamil, cantik, sukakan kecantikan. Manusia diberi jasad, diberi akal, diberi roh, diberi nafsu. Nafsu juga penting kerana dengan nafsu itu manusia dapat meneruskan keturunan, dapat meneruskan kehidupan, melestarikan kehidupan mereka, mereka makan, minum, dan sebagainya di dunia ini. Tapi nanti lepas ni kita lihat apakah sebenarnya matlamat manusia itu dijadikan oleh Allah. Dan sebagai the best creation of Allah, manusia itu diberikan jasad dan roh. Semua itu adalah satu amanah yang kita perlu jaga dengan baik. Kita tak boleh sewenang-wenangnya kita macam mana amanah yang diberi kepada kamu, begitulah kamu kena pulangkan kembali. Kita tak boleh sewenang-wenangnya potong jari kita, potong telinga kita. Itu namanya tak beramanah. Masih lagi sesama. Okay, seterusnya ini adalah tujuan manusia diciptakan. Manusia ini diciptakan bertujuan untuk menjadi hamba dan menjadi khalifah. Ada dua tujuan, iaitu yang pertama, man is a vicegerent of Allah in the earth. Dan yang kedua adalah man is a servant of Allah, sebagai seorang hamba Allah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 57 dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kejadikan manusia itu sebenarnya adalah untuk menjadi hamba, menyembah, beribadah. Dan juga man as a vicegerent, khalifah. Kamu adalah khalifah. Manusia adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi bertanggungjawab manusia itu untuk memakmurkan bumi. Dan khalifah yang pertama adalah Adam itu sendiri. Di mana Adam dengan Hawa dia berkahwin, dia mendapat anak yang ramai, dan anak-anak cucunya, cicitnya itu adalah merupakan rakyat bagi kerajaan pertama sekali di muka bumi ini. Dikatakan dalam sebuah kitab, kitab Tajus Salatin, Nabi Adam dia ada mempunyai 4,000 orang rakyat, dan apa yang menariknya adalah apabila dia menjadi leader, dia menjadi khalifah, dia menjadi pemimpin, macam kamu tengok bapa kamu dalam keluarga kamu, dia adalah pemimpin. Dia berusaha untuk memberi makan, memberi pakai, memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang dipimpinnya. Itu adalah tanggungjawab. Sehingga kan Saidina Umar Al-Khattab kata, masa dia menjadi khalifah Islam yang kedua, Amir Mukminin, Khulafaur Rasyidin, dia kata kalau seekor kambing mati semasa aku menjadi khalifah, menjadi pemimpin negara pada ketika itu di Madinah, negara Islam, maka aku akan dipertanggungjawabkan sampai ke tahap itulah. Even haiwan sekalipun akan menuntut nanti di padang mahsyar di hadapan Allah. Jadi kita lihat, kita boleh buat perbezaan lah sekarang ni pemimpin macam mana di Malaysia khususnya. Adakah pemimpin itu mengikut lunas-lunas agama ataupun mereka itu mengikut ideologi-ideologi barat. Sampaikan saya share dalam kelas kita lah. Saya baca dalam surat khabar pagi tadi, Sultan Selangor dia membeli sebuah potret lukisan yang mana parlimen itu
di dalam parlimen itu penuh dengan bukannya manusia tapi monyet, kera, katak dan juga apa satu lagi saya lupa, nanti mungkin kamu boleh google lah. Tak pasti saya lupa apa satu lagi yang saya ingat, katak, beruk, kera, apa satu lagi tak apa. Okay, jadi itu adalah satu kamu boleh fikirkan sendirilah kalau kamu tengok parlimen macam mana hari ni kan. Dan manusia berperanan menjalankan amanah daripada Allah dan memikul tanggungjawab untuk memakmurkan alam, bukan untuk membinasakan alam. Ada orang hari ini nakkan keuntungan, nakkan duit yang banyak, nakkan kekayaan, dia menjual jual Bukit Bukau, Gunung Ganang, ditarah, diratakan, dibangunkan, kemudian mendapat keuntungan. Ada orang yang menjual kayu-kayu di hutan-hutan untuk mendapatkan keuntungan, jadi toke-toke balak, dan mengaut semua hasil-hasil lah, hasil-hasil bumi. Sampaikan kita lihat kalau di Malaysia ni emas, biji timah dan sebagainya lah, dan dah nak habis lah. Kalau di Laut Cina Selatan tu kita tengok kenapa Laut Cina Selatan itu hari ini banyak kuasa-kuasa asing yang datang daripada Amerika, China, ada kapal-kapal negara-negara lain datang sebab mereka tahu bahawa di bawah Laut Cina Selatan itu ada telaga minyak yang besar. Jadi mereka cuba untuk claim bahawa Laut Cina Selatan itu mereka punya. Begitu juga dengan Yaman. Kenapa Yaman itu negara Yaman itu berlaku pergolakan? Kenapa? Kerana ada perebutan. Mereka tahu bahawa di bawah negara Yaman itu ada banyak telaga-telaga minyak untuk kalau mereka dapat menguasai telaga minyak itu, mereka akan mendapat kekayaan lah, yang banyak duit, yang banyak hasil daripada jualan minyak tadi. Jadi mereka telah memulakan pergolakan, huru-hara, peperangan dan sebagainya di Yaman. Untuk akhirnya dah semua orang mati, jadi mereka akan dapat hasil lah. Itu yang berlaku lah. Di mana malaikat sebenarnya sebelum manusia dijadikan, mereka dah tahu, diberitahu bahawa manusia ini sifat dia suka menumpahkan darah, suka bunuh-bunuhan, kerana persaingan, kerana nak bersaing, nak dapatkan sesuatu, maka mereka bunuh-bunuhan. Okay. Jadi kita kena keluarlah daripada kotak pemikiran itu untuk kita menjadi orang yang bertanggungjawab, memakmurkan alam ini sebagai seorang khalifah. Kemudian menjaga agama, menjaga rakyat, serta melakukan menyuruh amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang lain melakukan kebaikan dalam hidup dan juga melarang orang lain melakukan kejahatan dalam kehidupan. Itu sebagai khalifah. Dan sebagai servant, sebagai seorang hamba, menurut ahli falsafah Islam, terutama Al-Ghazali, dia kata hidup ini adalah sementara. Hidup di dunia ini sementara. Kita seumpama kita pergi ke hotel, kamu pergi ke hotel kan, ataupun kamu pergi ke Pagu, duduk di situ 3 tahun, kemudian kamu akan pulang pulang ke kampung masing-masing, kampung halaman masing-masing, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Kalau pergi ke hotel, mungkin sehari 2 hari kamu check out lah. Begitu. Hidup ni singkat. Kalau kita ini hidup selama 60 tahun di dunia, diibaratkan masa di langit. Sebab di langit itu, dia tidak tertakluk kepada putaran masa yang ada di dunia lah. Kita bulan, hari, minggu itu kerana putaran bulan, putaran matahari, putaran bumi.
Kalau bumi kita laju, maka masa makin lajulah. 8 jam sehari itu macam uh, memang mungkin kalau saya dulu saya kalau pagi tu memang rasa puas sangat pagi sampai pukul 12. Kalau petang tu puas sangat petang pada ketika itu putaran bumi lambat. Jadi masa lambat berbeza dengan apabila saya dah berusia hampir 50 tahun ni, saya nampak perbezaan dia. Kalau dulu tidur petang tu pukul 2.30 bangun pukul 4.30 tu dah rasa memang puas sangat tidur tapi sekarang ni kalau petang tu pukul 2 sampai pukul 5 tu kita pun tak tahu kita buat apa. Tahu-tahu dah pukul 5 begitulah. Macam kelas kita lah sekarang ni dah pukul 9, dekat pukul 9 masa itu sangat-sangat laju. Berbeza dengan masa di langit masa di langit itu dia tak tertakluk kepada putaran-putaran bumi, bulan dan juga matahari. Jadi manusia dikatakan apabila dia hidup 60 tahun di dunia, umur dia dikatakan hanya hidup selama suku hari sahaja beberapa jam aja hidup di dunia itu. Jadi sebagai seorang hamba yang hidup sementara di dunia, dia perlu patuh kepada perintah yang diturunkan oleh Yang Maha Menciptanya, iaitu Allah lah. Dan dia tidak boleh melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia kena ikut patuh. Kalau dalam ajaran syariat agama Islam rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa selama 30 hari sebulan penuh pada bulan Ramadan bulan ni. Jadi dia kena akur kena buatlah. Adalah hikmah-hikmah dia yang telah ditentukan kepada badan kita. Apa hikmah dia itu kamu boleh carilah mungkin untuk merehatkan perut dan sebagainya kan, daripada dipenuhi dengan makanan-makanan seperti hari-hari di bulan yang lain dan peranan manusia semasa dia hidup di dunia ini, dia wajib beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan juga sebagai seorang hamba ada 3 syarat lah. Pertama sekali, merasakan diri dia hina kerana dia tahu yang maha mulia itu hanyalah Allah. Yang kedua, merasakan dirinya lemah kerana dia tahu yang maha berkuasa, perkasa itu hanyalah Allah. Dan yang ketiga, merasakan dirinya tidak ada apa-apa, miskin. Hidup di dunia ni tak ada apa-apa. Kamu keluar daripada rahim ibu kamu, tak membawa apa-apa Ada tak yang bawa handphone keluar daripada rahim ibu? Tak ada kan? Kalau kamu nak bawa barang pun masa kamu meninggal nanti, nak dikuburkan dalam tanah, kamu nak bawa barang pun tak boleh. Nak bawa stokin tak boleh. Kamu hanya boleh bawa 3 helai kain putih je dalam kubur. Nak bawa stokin kamu, nak bawa kasut kamu tak boleh nak bawa handphone lagi lah tak boleh kan. Itu adalah konsep insan menurut falsafah Islam. Menurut falsafah Hindu ini Oriental filosofi di timur manusia dianggap sebagai kejadian yang ada jasad dan juga roh. Roh disebut sebagai Atman dan objektif Atman itu akhirnya ialah untuk supaya dapat bergabung dengan Brahman dengan roh Tuhan lah, divine. Dan menurut kitab Veda, manusia yang pertama yang dicipta adalah Manu. Dalam falsafah agama Hindu juga ada satu konsep yang dikenali sebagai konsep reincarnation ataupun rebirth, iaitu konsep kelahiran semula.
insan itu sendiri. Di sini ada beberapa uh, elemen, iaitu elemen etika dan juga elemen metafizik. Okay. Kita kita sentuh yang ini dululah. Elemen etika ini adalah uh, apa yang dilakukan oleh manusia semasa seorang insan masa dia masih hidup. Kalau dia buat baik, dia akan dilahirkan semula dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan akhirnya bersatu dengan Roh Tuhan. Tetapi jika dia semasa dia hidup dia suka melakukan kejahatan, dia akan dilahirkan semula dalam keadaan yang lebih 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 rendah. Kalau masa dia hidup hari ini dia manusia, tapi mungkin kalau dia buat jahat dia akan dilahirkan semula mungkin sebagai haiwan dan sebagainya. Itu adalah dikenali sebagai karma, hukum karma. Dan juga dari segi metafizik, ini adalah persoalan uh, metafizik yang mana konsep ini maknanya konsep kelahiran semula, ataupun rebirth ini satu konsep yang sangat unik lah. Okay. Manusia dilahirkan semula bergantung kepada apa yang dilakukannya semasa hidup di bumi. Dan sekiranya dia buat baik, dia akan dapat balasan baik dan dilahirkan semula dalam keadaan yang lebih baik, dan juga vice versa lah. Dan ini semua bertujuan untuk seseorang individu insan itu mencapai mohsa. Mencapai mohsa ini satu pelepasan. Apabila dia dapat bergabung, roh ini dapat bergabung dengan roh Tuhan, Brahman itu dia adalah satu di ultimate lah bagi penganut agama Hindu. Nanti kalau saya silap tolong betulkan. Okay. Ada satu kisah saya ada terbaca dulu satu kisah dalam surat khabar di Thailand. Di Thailand, Thailand dia banyak yang menganut agama Buddha, agama Buddha, dan juga percaya kepada konsep karma ini, kelahiran semula, rebirth, reincarnation. Ada seorang mak, seorang mak dan seorang anak. Anak dia ni, dia masa dia hidup dia jahat lah. Dia suka mencuri, dia suka macam-macam lah kan, yang jahat-jahat lah, main perempuan dan sebagainya. Kemudian dia ni mati. Dia mati sebab apa? Sebab dia masa dia rempit tu dia accident. Saya tak pastilah dia rempit tu guna motor apa kan. Motor yang laju lah, mungkin Raider 150 ke laju. Di Thailand dah lama ada lah motor tu kan. Kemudian selepas dia mati, mak dia dapati bahawa ada seekor biawak di kamar, di atas katil anak dia itulah. Dan dia dapati ini lepas beberapa bulan dia dapati biawak itu dia perangai dia macam perangai anak dia yang mati dahulu. Jadi dia lah anak macam perangai anak dia kan, anak dia suka makan banyak ke apa boleh diberi makan. Suka yalah, tak tahulah kalau dia rempit tu, saya tak tahulah kan suka ke tidak, tapi itu biawak kan. Jadi dia menganggap bahawa biawak haiwan itu adalah reincarnation daripada anak dia. Jadi dia belalah biawak tu macam anak dia. Itu satu kisah yang berlaku dalam kehidupan. Okay, seterusnya konsep insan menurut falsafah agama Buddha. Buddha ini adalah Buddha yang ada di Thailand lah, untuk gambar dia yang disembah lah. Tapi Siddhartha Gautama Buddha ni sebenarnya asalnya manusia.
Dia ini seorang anak raja. Dan sebagai seorang anak raja, dia hidup di dalam istana, dia hidup dalam keadaan kemewahan. Semua cukup. Kalau kamu tengok anak-anak raja, sultan di Malaysia ni semua cukup lah kan, dapat allowance semua. Ada ada tim bola dan sebagainya kan, kaya. Tapi apabila Siddhartha Gautama Buddha ini dia keluar daripada istana satu hari, dia dapati bahawa di luar sana kehidupan adalah satu kehidupan yang sangat-sangat berbeza dengan kehidupan di dalam istana. Di mana istana itu ibarat syurga, uh, penuh dengan kenikmatan, macam Nabi Adam semasa dia berada di syurga, dia tak perlu nak melakukan apa-apa. Semua dah, makanan semua ada tersedia dan sebagainya, ada bidadari dan sebagainya. Tapi di luar, di dunia, di luar sana, macam-macam kesusahan. Nak dapat sesuap nasi kena tanam dulu, tanam padi dan sebagainya. Nak bagi makan rakyat dia kena, Nabi Adam kena masak, kena masak, kena sembelih kambing, kena ternak dulu kambing, unta dan sebagainya, jadi susah. Dan hidup ni penuh dengan penderitaan dan juga kesengsaraan, kerana ada banyak penyakit, ada yang melarat, ada yang meminta-minta dan sebagainya kerana tiada makanan. Dan manusia harus bertindak untuk membebaskan diri daripada kesengsaraan tersebut. Okay. Jadi perbuatan manusia yang membebaskan diri daripada kesengsaraan itu, dia antara perbuatannya mestilah tidak mempunyai kekayaan, kerana itu semua tidak kekal lama, menurut Siddhartha Gautama Buddha. Memanglah kalau kamu terlalu bergantung kepada seseorang, maka apabila kamu dapati dia tak ada, dia meninggal dunia dan sebagainya, kamu akan dapati kamu akan rasa kehilangan. Tapi kalau kita tidak bergantung kepada seseorang ataupun kepada benda, kita menjadi seorang manusia yang bebas. Dan justru manusia mesti membebaskan diri daripada kesengsaraan itu dengan mencapai nirwana. Nirwana ini satu konsep dalam agama Buddha yang biru tu, yang pencapaian tertinggi dalam kehidupan manusia. Nirwana ni bukan nirwana band tu, tapi satu konsep metafizik lah, iaitu pelepasan diri dari segala penderitaan. Mereka telah mencapai dalam usaha mencapai the ultimate, apabila mereka bersatu dengan Tuhan. Dan apabila mereka tidak dapat mencapai kesempurnaan tersebut semasa hidup, mereka mungkin dari segi perbuatan mereka suka buat perkara yang jahat dan sebagainya, maka mereka akan dilahirkan semula dan kitaran-kitaran kesengsaraan, penderitaan itu mereka akan rasa dalam kehidupan mereka yang akan datang. Jadi begitulah. Jadi lebih baik kita melakukan kebaikan. Itu adalah satu konsep etika, supaya kita dapat akhirnya membebaskan diri daripada kitaran-kitaran incarnation tadi, dan bersatu dengan roh Tuhan. Itu adalah konsep nirwana. Konsep yang seterusnya adalah konsep insan menurut falsafah Confucianism. Ini adalah Confucius, gambar Confucius tu. Dan Confucius ini dia tidak mengajar tentang agama ataupun dia tidak bersifat wahyu lah. Tapi oleh sebab itu Confucius ini dia tidak banyak membicarakan tentang insan itu sendiri, tapi dia banyak membicarakan tentang
di dunia ini dengan prinsip-prinsip etika yang perlu diikuti oleh setiap manusia supaya semua manusia mencapai kebahagiaan. Ya. Buktinya adalah apabila Confucius ini dilantik sebagai seorang menteri tentang hal jenayah, dia berjaya mendisiplinkan rakyat dia di wilayah Lu satu ketika dahulu di China. Dan akhirnya penjara kosong, tidak ada orang yang layak untuk dimasukkan dalam penjara. Dan polis, apabila penjara kosong, warden tak ada kerja, polis tak ada kerja dan sebagainya, masyarakat hidup dalam keadaan yang aman sejahtera. Berbeza dengan keadaan Malaysia hari ini, apabila polis itu apabila jenayah itu meningkat, meroket dan sebagainya, maka polis ditambah. Banyak mana polis ditambah, banyak itulah orang yang melakukan jenayah, melakukan kesalahan-kesalahan, sampaikan di penjara, di pusat serenti, orang sangat-sangat ramailah. Okay, antara prinsip-prinsip etika yang diajar oleh Confucius adalah seorang anak dia harus bersifat seperti seorang anak lah, yang hormat kepada kedua ibu bapa dia yang menjaga, yang melahirkan dan memberi makanan kepada anak tersebut. Dan juga sebagai seorang leader dalam sebuah negara, leader itu, pemimpin itu perlu mentadbir negara dengan baik, dengan adil, dengan sama-sama. Bukan orang nak masuk politik, jadi pemimpin, menang pilihan raya, bukan untuk mendabik dada, sombong, bukan untuk mengkayakan diri, keluarga dan sebagainya, mengambil rasuah, menyeleweng kuasa dan sebagainya, tapi untuk rakyat. Sebab tanggungjawab itu akan ditanya. Setiap apa yang diberi kepada kita akan ditanya nanti dalam kehidupan akan datang. Okay. Kemudian falsafah Taoism, ini adalah Lao Tzu dia. Lao Tzu ni maksudnya guru lah dalam aliran Taoism. Saya dulu adalah sikit-sikit tahu tentang, saya ada masuk kelas lah dulu sekali saya masuk kelas kelas bahasa Mandarin masa saya belajar dulu lah di UIA 30 tahun yang lalu lah. Tapi saya masuk kelas sekali sebab Lao Tzu dia sangat-sangat cantik, jadi saya pun Lao Tzu Liao nama dia. Saya pun hilang akal kalau saya masuk kelas, jadi saya lepas tu saya dah tak belajar lah Mandarin. Okay, ahli falsafah Taoism menyatakan bahawa kehidupan manusia ini harus berharmoni dengan alam, living in harmony with nature. Kalau kamu lihat prinsip Tao ni, dia memperkenalkan prinsip yin dan juga yang, prinsip keseimbangan dalam alam, di mana mereka sangat mementingkan kepada keseimbangan. Jika salah satu tidak seimbang, maka akan berlaku masalah. Seperti putaran bumi, apabila tidak seimbang, maka akan berlaku masalah. Sebab itu kita tengok bahawa ais yang mencair di kutub utara dan juga kutub selatan itu sebenarnya adalah satu petanda yang tidak baik kepada putaran alam, putaran bumi kita. Sebab nanti hari kiamat nanti berlaku, kalau dari perspektif agama Islam, hari kiamat berlaku apabila antara tanda hari kiamat apabila manusia melihat matahari itu terbit daripada sebelah barat. Jadi apabila kita tengok ais mencair di kutub utara selatan, paras air naik, sampaikan hari ini manusia terpaksa mencari tempat tinggal yang lebih tinggi. Pemanasan global berlaku sampai ada tempat yang tidak boleh lagi diduduki, macam gurun tak boleh kita duduki.
akhirnya the ultimate destruction itu adalah uh, dari segi orbit bumi itu, dia yang atas akan turun ke bawah, yang bawah akan naik ke atas. Dia akan jadi begitu, tu dah sampai ke kerosakan yang maksimal lah. Jadi pada ketika itulah akan berlaku kehancuran yang total. Okay? Jadi kita kena menjaga keseimbangan lah, alam ini. Kita jangan ikut macam orang-orang yang ada di luar sana. Living in harmony with nature, manusia sangat-sangat perlu untuk hormat kepada alam. Kalau saya tak silap dalam agama Hindu, dalam agama Hindu tidak boleh bunuh haiwan, tidak boleh pijak rumput dan sebagainya. Itu kalau saya tak silap lah. Mungkin kamu tolong betulkan saya. Dan manusia harus melihat hubungan dia secara horizontal dengan alam, dengan alam sekitar. Dan apabila kita hormat kepada alam, akan dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupan kita, kerana alam tu, pokok-pokok itu dia memberikan oksigen kepada kita untuk kita inhale, dan kita tak perlu nak beli tong oksigen. Nanti mungkin satu hari nanti apabila pokok-pokok dah tak ada, kita terpaksa membeli tong oksigen untuk kita bernafas. Macam kamu beli tong gas untuk kamu masak kan, mungkin kamu membeli begitu satu hari nanti, semakin nah runtuh mana-mana bangsa dia itu sembah ada musik itu bijaksana Allah sebagai Tuhan yang mencipta dia ada makhluk dengan dicipta dia dan yang lain pasang ada isteri ada warna, ada dia juga naturalism juga dan pilihan tindak yang selaras in accordance with nature. Buang ego, sifat mementingkan diri sendiri, lakukan sesuatu perkara. Kerana ego, mendiri, sombong, hina orang lain atau sifat yang negatif, yang harus buang. Supaya kita dapat dalam keadaan yang aman, sejahtera dan makmur. Dan jadi kita sebagai seperti kita pasal itu sebelum dalam yang pertama bahawa hidupan yang kita ikhlas ke ikhlas badan dia, ikhlas sehat juga dalam
pet atau dia ada begitu. Ini dia Doktor? Oh, doktor, tak dengar suara doktor.
Melo, doktor?